Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, DSAT telah saman Sanusi 1 bilion. DSAT sahkan bahawa mereka macam mana pun, drama kah bukan drama kah yang Sanusi buat, mereka tetap saman Sanusi 1 bilion. Dan 10 hari diberikan kepada Sanusi untuk mohon maaf dan sebagainya, tapi tetap disaman 1 bilion. Okey, baik. Apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pun buat macam DSAT buat? Mau kena ajar sikit orang-orang yang suka fitnah ni. Mau kena ajar sikit orang-orang yang suka tunggang-tunggang, menunggang apa? Tunggang lah. Banyaklah ditunggang. Bila tunggang saja kata itu kata ini, las-las jadi fitnah. Apa kata kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kasih lagi kau-kau, bukan 1 bilion kali ini, tapi samanlah 10 bilion. Alang-alang saman kasih 10 bilion. Supaya selepas ini mereka tidak lagi berani dengan sewenang-wenang untuk memfitnah. Nanti ramai orang kecam, Anwar ni zalim. Zalim apanya? Zalim apanya pula? Hampa tu yang buat fitnah. Setahu saya fitnah ni dosa dia besar tau. Dosa fitnah ni besar, lebih besar daripada dosa orang yang membunuh. Jadi saya rasa 10 bilion tu masuk akal juga bagi pemfitnah. Biar dia terus masuk dalam papak dana. Kalau tidak, anda pandai bertaubat ni. Orang dah pandai bertaubat. Paling kesian bila dia sudah fitnah, dia tarik balik, dia minta maaf, selesai. Lepas tu dia buat lagi. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara macam ni terjadi, buat mohon maaf selesai. Penat lah macam ni, penat. Daripada terus berlaku begitu, apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim saman saja 10 bilion. Kalau dia buat lagi, dia buat apa fitnah lagi, kasih saman lagi 100 bilion. Baru padan muka, baru kita tengok tinggi kali rendah langit ni bagi dia orang. Suka sangat kan buat fitnah. DSAT bagi 1 bilion. Apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kasih saman 10 bilion. Terus bilion ni paling kaya di Malaysia. Lepas tu orang tanyalah, dari mana duit Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kamu dah ingat kah Datuk Seri Anwar Ibrahim berapa kali dia menang saman kepada pemfitnah walaun ni? Berapa kali dia menang fitnah? Yang itu pun sudah cukup makan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cukup makan. Memang walaun ni suka memfitnah, suka membayar saman. Itulah, suka kena saman. Jadi apa kata anda? Adakah anda setuju sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tunjuklah kepada mereka tu bahawa fitnah tu benda yang tak baik, benda yang salah, benda yang tidak patut dibuat, menghancur nama orang fitnah ni. Kasih samanlah 10 bilion. Jika anda setuju, tinggalkan komen anda. Adakah anda setuju untuk saman jalah 10 bilion? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya teringat kata-kata Menteri Besar Kedah apabila dia kata pelaburan 40 bilion daripada Bin Zayed International itu tidak merugikan kerajaan negeri, sebab itu projek swasta. Satu, memang betul kerajaan negeri tidak rugi, tapi otak Sanusi ni memang otak pendek. Otaknya pendek, pikiran dia sangat cetek, dan dia cuba untuk memujuk rakyat Kedah yang tidak faham. Rakyat Kedah yang tidak faham semua percaya kepada dia. Tapi bagi rakyat Kedah yang bijak, yang faham, pasti mereka kecewa.
dengan benda ni. Mari saya ceritakan kepada anda perkara yang Sanusi tidak cerita, perkara yang Sanusi tidak dedahkan kepada publik, perkara yang Sanusi sembunyikan daripada pemahaman rakyat negeri Kedah dan negara Malaysia secara amnya. Memang betul kerajaan negeri Kedah tidak rugi, tapi itu adalah kenyataan yang bagi saya dikeluarkan oleh Sanusi dengan cara amat selfish, sangat pentingkan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pelaburan ni dia macam satu benda yang berantai. Bila satu masuk, yang satu masuk, ikut masuk. Pertama, Bin Zahid International ini adalah syarikat multinasional, multi dunia lah. Ini bertaraf dunia. Pelaburan daripada Bin Zahid ini memang terkenal di seluruh dunia. Dan mana-mana Bin Zahid ini pergi melabur, hampa tunggu. Bila dia pergi melabur, orang lain, negara lain, syarikat-syarikat lain akan ikut jejak dia. Sebab mereka nak tengok syarikat Bin Zahid International ini pergi mana. Of course, kalau saya jadi businessman pun, saya akan ikut trend. Bila Bin Zahid masuk ke Kedah, saya akan ikut ke sana. Sebab ada peluang di sana. Bayangkan 40 bilion. Berapa banyak syarikat lain yang pasti akan tertarik dengan benda ni. Tapi bila Bin Zahid tarik balik pelaburan itu, bayangkan chain reaction. Bayangkan kesan yang terjadi. Bila dia tarik balik, pelabur-pelabur yang lain akan melihat ini sebagai satu pengaruh. Mereka akan fikir begini, Bin Zahid sendiri pun yang begitu besar tu, dia tarik diri. Kenapa kita syarikat-syarikat yang tak sebesar Bin Zahid berani masuk dekat Kedah? Itulah yang berlaku. Itulah yang terjadi. Apabila orang mulai nak masuk ke projek Langkah Suka ni yang nilainya 40 bilion ni, bila orang mau masuk, bila dia tarik balik, mau masuk apa lagi kalau the main investor sudah tiada? Apa yang terjadi sekarang ialah tempat-tempat tu dah terbengkalai. Tanah-tanah yang sudah mula start dibangun itu terbengkalai. Tidak percaya, cuba tengok, pergi ke Langkawi sekarang, berapa banyak peniaga-peniaga kecil, kereta-kereta sewa, kedai-kedai yang tiba-tiba sahaja terasa dengan tempias ini. Itu yang Sanusi tidak cerita. Itu yang Sanusi tidak jelaskan. Bayangkan kerugian itu. Ini memang satu fundamental, asas di dalam ekonomi. Asas ekonomi ini mudah untuk difaham. Ini mudah. Pelabur yang besar ini, dia akan jadi macam apa tahu? Macam minyak wangi. Minyak wangi yang saya pakai inilah. Aud ni. Ini daripada Nafas Kudus. Ini daripada Abu Dhabi. Ada di TikTok saya. Saya selalu pakai ini. Bila saya lalu je, orang tengok, tertarik, wangi, begitu. Dan lagi satu, benda ni bagus, dia tahan betul. Sampai berhari-hari masih wangi dekat baju saya. Saya pernah buat uji kaji. Benda ni boleh tahan berapa lama dekat baju. Saya dapati selepas seminggu, baju saya masih wangi yang sama dengan ni, masih sama. Setelah saya cuci baju tu, saya basuh baju tu, baru bau dia kurang. Tak hilang, tapi kurang. Jadi ini memang bagus. Ini sebenarnya dipakai oleh orang-orang kayangan di Abu Dhabi. Tapi bila dia main Malaysia, dia jadi murah. Bagi anda yang ingin beli, sila masuk ke TikTok saya. TikTok saya The Twin TV juga.
TikTok The Twin TV ada di beg kuning. Tekan beg kuning itu, anda dapat promosi. Anda dapat promosi di channel saya, TikTok The Twin TV. Macam minyak wangi lah investor ni. Bin Zaid ni macam minyak wangi. Bila dia datang, dia lalu dekat investor-investor dunia-dunia ni, dia akan menarik perhatian. Tapi bila dia tarik diri, semua orang, Bin Zaid tarik diri. Untuk apa lagi? What is the point to continue to invest in Kedah? Sedangkan the biggest one pun tarik diri. Macam tu. Lepas itu disalahkanlah orang. Kata itu, kata ini, kata itu, kata ini. Tapi sebenarnya reason dia mudah. Investor ni dia tengok, ini fundamental juga, ini asas juga. Asas di dalam pelaburan. Bila kita nak melabur ke satu tempat, saya ada kawan, kawan yang pandai melabur ni, benda-benda aset-aset semua ni, hartanah dan sebagainya. Bila dia nak melabur, dia akan tengok tempat tu ada potensi atau tidak. Potensi pertama yang dia nak tengok, apa halangan dia, apa dia punya threat, apa dia punya opportunity, apa dia punya advantage, semua itu kena tengok. Tapi advantage yang pertama yang akan dilihat, poin yang pertama akan dilihat oleh investor-investor ini ialah kemampuan tempat itu untuk mengurus investment tersebut. Mau tidak mau, Sanusi kena ambil lah tanggungjawab dia. Sebagai Menteri Besar, dia kena bertanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab jika ada investor yang keluar. Salah satu daripada liability itu terletak kepada Sanusi. Bukan hanya terima kredit saja. Bila investor masuk, dia terima semua kredit dia. Dia semua usaha dia. Semua dia yang paling terror lah. Bila ada masalah, dia tempiaskan kepada orang lain. Ini tak betul. Ini tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran-pemikiran begini harus dihentikan. Yang ruginya penduduk di Langkawi, penduduk negeri Kedah, malah penduduk negara Malaysia. Bayangkan saja berapa banyak teks yang boleh diperolehi di sana. Teks itu untuk membangun negara Malaysia. Tapi oleh kerana semua sudah hilang, macam mana sekarang? Apa kena mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri pula? Perdana Menteri berusaha tu, dia support semua. Dia support. Buktinya dia datang ke Korea, dia dapat Hyundai masuk ke Kulim. Itu bukti dia. Bukan duk entam dia. Okey, so tinggalkan komen anda. Jika anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan anda maklumat, komen anda. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.